Ada beberapa komen ringkas. Pertama, jawapan Timbalan Menteri Komunikasi bahawa yang mengaturkan ataupun yang telah mencadangkan ataupun malah kalau kita dengar perkataan yang diguna tu seakan-akan mengarah agar DNB ini diterima ialah Kementerian Kewangan. Jadi sebenarnya sepatutnya Menteri Kewangan perlu tampil memberi penjelasan yang sepenuhnya seperti yang disebut oleh Yang Muhammad Said Ibrahim tadi. DNB ini diwujudkan pada ketika negara dalam darurat. Dan sekarang kita dengar bagaimana begitu ramai ahli parlimen mempersoal projek-projek direct nego yang telah diberikan sewaktu negara dalam darurat. Kononnya atas sebab-sebab tertentu, tapi banyak yang boleh kita pertikai dari segi penggunaannya. Contoh, buat renovation pejabat, renovation rumah, kediaman rasmi dan sebagainya. Semua tak dapat dipersoal. Tapi sekarang kita nampak banyak yang telah diluluskan pada waktu itu seharusnya dipersoal, termasuklah juga DNB. Malah kalau kita lihat tadi Menteri pun, Timbalan Menteri pun mengaku bahawa DNB ini tidak ada apa-apa pengalaman. Tapi dia diberikan satu projek yang sebenarnya boleh kita sebut sebagai satu mega projek kerana CEO-nya telah menyatakan jumlah yang mungkin diguna pakai sehingga 2024 sekurang-kurangnya 20 bilion ringgit. Mungkin mencapai 20 bilion ringgit. Jadi ini adalah satu perkara yang amat merunsingkan, yang sewajarnya diberi penegasan. Malah saya tersasul sewaktu menanya soalan kepada Timbalan Menteri dalam soalan yang lain, di mana saya tersamakan DNB dengan 1MDB. Kita tak nak perkara itu berlaku, kita tak nak DNB ini menjadi seperti 1MDB. Kita tak nak. Itulah sebabnya saya sangat berasa gembira bila Menteri semalam telah berkata bahawa DNB perlu bertemu dengan ahli-ahli parlimen, termasuklah ahli-ahli parlimen pembangkang. Dan sukacita saya sebut bahawa saya telah bertemu dengan seorang wakil daripada DNB dan kami sedang mengatur supaya pihak DNB boleh datang bertemu dengan ahli-ahli parlimen termasuk dari pihak pembangkang minggu hadapan. Harapan saya dalam pembentangan itu kita boleh mendengar sendiri secara berterus terang dengan pihak DNB. Tapi kami juga sebenarnya mahukan penjelasan penuh daripada Menteri Kewangan berdasarkan kepada jawapan yang telah diberikan oleh Timbalan Menteri Komunikasi tadi. Jadi akhir sekali, ini merupakan satu perkara yang sangat besar kerana melibatkan bukan setakat teknologi 5G tetapi juga model dari segi roll out prasarana telekomunikasi di masa depan. Timbalan Menteri tadi ada sebut mungkin 6G juga mungkin menggunakan cara yang sama. Tapi saya risau sekiranya kita salah langkah sekarang, maka ke depan juga kita akan tersungkur. Jadi elakkan DNB menjadi seperti 1MDB dan saya harap dalam pertemuan minggu depan kita dapat sedikit penjelasan, penerangan dan rungutan, pandangan, kerisauan, kegusaran di kalangan ahli-ahli parlimen dapat kita sebut dengan terus kepada pihak DNB agar satu bukan saja penambahbaikan, tapi kalau tanya kami lah, just cancel. Just cancel bagi kami lah. Tapi ini perlu kita teliti dengan penuh dan saya harap Menteri Kewangan boleh memberi penjelasan kenapa sebuah syarikat yang tidak ada sebarang pengalaman pun mendapat projek, mega projek seperti roll out 5G ini. Terima kasih.